Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jumpa lagi kita hari ini untuk kita sambung membincangkan buku teks tahun 6 KSSR Semakan. Okey, hari ini kita berada pada muka surat 24 untuk kita sambung berkenaan dengan sistem saraf. Okey, jom kita tengok dulu untuk kali ini di muka surat 24 ni berkenaan dengan saraf tunjang. Saraf tunjang ni apa? Saraf tunjang ni bersambung dengan otak. Okey, saraf tunjang membawa maklumat dari seluruh tubuh ke otak dan dari otak ke seluruh tubuh. Maksudnya ada perjalanan daripada seluruh badan tu. Dia seolah-olah macam wire tau. Wire-wire kat seluruh badan tu dia masuk, dia hantar maklumat ke otak. Kemudian otak pula hantar balik maklumat ke setiap anggota badan tu melalui saraf-saraf yang ada. Okey, jadi itu yang dimaksudkan dengan membawa maklumat dari seluruh tubuh ke otak dan dari otak ke seluruh tubuh lah. Okey, kemudian kita tengok saraf tunjang juga mengawal sebahagian daripada tindakan refleks. Maksudnya tindakan refleks. Apa tu tindakan refleks? Apa yang dikawal oleh saraf tunjang ni? Jom kita tengok. Okey, tindakan refleks. Ni contohnya. Tindakan refleks ialah tindakan tanpa disedari yang berlaku dengan pantasnya. Okey. Dalam situasi tertentu, saraf tunjang akan menerima dan mengarahkan tubuh untuk bergerak balas. Contoh situasi yang melibatkan tindakan refleks adalah seperti yang berikut. Terpijak benda tajam. Awak terpijak benda tajam, on the spot awak akan angkat kaki kan? Itu namanya tindakan refleks. Kalau kita tak terfikir pun, tapi dia sebenarnya dah terangkat sendiri. Okey. Kemudian bersin apabila hidung dimasuki habuk. Ini mungkin kita tengah sabuk kita tu bersin, tak sempat nak buat apa-apa kan, tak sempat nak ngelak, tak sempat nak apa Okey, kemudian tersentuh benda panas. Awak tersentuh benda panas, on the spot terangkat, tak ada pun awak nak suruh tangan awak, oi tolong angkat tangan, tak ada. Awak tersentuh je, awak on the spot terus angkat. Semuanya on the spot. Okey, itu namanya tindakan refleks lah. Jadi cikgu dia kata, apakah yang akan berlaku apabila kamu terpijak benda tajam? Fahami gambar di bawah yang menunjukkan aliran isyarat yang dikawal oleh saraf tunjang. Okey. Sebenarnya bila awak berlaku terpijak benda tajam lah apa semua tu, ada saraf-saraf yang berfungsi, cuma dia berfungsi dengan sangat cepat, awak tak perasan. Awak pun tak sedar, tiba-tiba awak dah terangkat kaki awak. Macam itulah kita tengok macam mana nak memahami isyarat ataupun aliran isyarat yang dibawa. Okey, mula-mula tengok rangsangan dia adalah paku, dikesan oleh organ diri kita, kaki lah, kulit lah senang kata. Kaki ni kira kulit lah. Kemudian dia menghantar isyarat kepada saraf tunjang. Okey, dia hantar yang kotak tu saraf tunjang lah, tulang belakang kita tu. Okey, yang dekat tulang belakang tu saraf tunjang. Kemudian menghasilkan gerak balas. Terus terangkat kaki kita. Inilah yang dikatakan urutan aliran isyarat daripada rangsangan kepada gerak balas. Perihalkan sistem saraf pusat dan fungsinya. Dia tanya kan, cikgu dia tanya, maksudnya saraf pusat ni tugas dia untuk memberikan tindakan refleks, terus jadi refleks. Okey, tindakan refleks berlaku secara serta-merta tanpa perlu difikirkan. Sebab tu kalau tengok dia masuk je kat dalam saraf tunjang tu, dia terus memberikan refleks lah. Maksudnya tak mungkin dia tak sampai kepada otak pun. Tadi mula-mula kalau ikutkan yang video sebelum ni, dia adalah bahagian ke otak kan. Dia sampai ke otak ni, tindakan kawal apa semua ni kan. Okey, mungkin ini dia tak sampai ke otak. Kita tengok je yang sebelum ni. Nampak tu? Yang ini tadi adalah urutan isyarat kerangsangan dari gerak balas ni menghantar isyarat kepada otak. Nampak? Ini adalah tindakan terkawal. Kan? This is saraf pusat dia. Tapi untuk yang kali ni, untuk yang bawah ni, saraf tunjang ni maksudnya taraf yang panjang tu, maksudnya dia tak sampai otak pun. Dia sampai ke saraf tunjang tu, dia terus refleks. Tu maksudnya tindakan refleks lah berlaku. Okey? Tak perlu sampai ke otak. Tu beza dia. Dia serta-merta. Okey. Sebab tu dia kata tanpa perlu difikirkan. Fikirkan kena guna otak kan. Okey. Jadi jom kita tengok kepada fungsi sistem saraf periferi. Okey, kita masuk kepada fungsi sistem saraf periferi. Sistem saraf periferi tadi yang banyak tu lah, yang bukan saraf tunjang tu. Sistem saraf periferi terdiri daripada rangkaian saraf yang berada di luar otak dan saraf tunjang. Maksudnya dia ada dekat luar otak lah. Dan saraf tunjang tadi kita video sebelum ni kita belajar tentang otak. Lepas tu yang tadi awal-awal kita belajar tentang saraf tunjang. Yang ini dia tak dekat otak, dia tak dekat saraf tunjang. Dia dekat seluruh badan. Okey. Apakah fungsi sistem saraf periferi? Sistem saraf periferi menghantar isyarat dari bahagian tubuh ke sistem saraf pusat dan menghantar isyarat juga dari
dan menghantar isyarat arahan dari sistem saraf pusat ke seluruh bahagian tubuh. Okey, kena faham konsep ni. Dia kata yang pertama, menghantar isyarat dari bahagian tubuh ke sistem saraf pusat. Maksudnya dia dapat isyarat, dia terpijak paku, contohnya macam nak pegang botol. Tangan kita nak pegang botol. Jadi tangan kita hantar maklumat kepada, ataupun kita tak nak pegang botol lah. Contoh kita nak pegang, tangan kita pegang kuih yang lembut. Saya bagi lagi mudah. Tangan kita pegang kuih yang lembut. Bila tangan kita pegang, rasanya lembut. Maksudnya tangan kita bagi tahu dekat otak kita bahawa benda tu lembut. Jadi otak tu mencakap dengan tangan kita, okey, lembut. Okey, macam tu lah. Okey. Jadi menghantar isyarat dari tubuh ke sistem saraf pusat, maksudnya daripada tangan tu, saraf tu hantar ke saraf pusat kita. Kemudian awak tengok beza dia, menghantar isyarat arahan dari sistem saraf pusat ke seluruh bahagian tubuh. Maksudnya daripada tangan, daripada badan ke saraf pusat, kemudian daripada saraf pusat dia akan menghantar isyarat arahan. Nampak tak beza dia? Kalau isyarat daripada tubuh tak ada arahan, tapi kalau isyarat daripada saraf pusat ada arahan. Maksudnya menghantar arahan dari sistem saraf pusat ke seluruh badan. Maksudnya dia yang suruh. Tu beza dia. Masuk dan keluar lah. Maksudnya daripada anggota ke otak dengan otak ke anggota, ataupun saraf pusat tu lah. Okay. Jadi kita tengok kat sini, isyarat dari bahagian tubuh yang dihantar ke sistem saraf pusat. Nampak? Warna biru tu. Dia kata panas ni, dia hantar ke saraf pusat. Kemudian isyarat arahan. Nampak? Arahan dari sistem saraf pusat dihantar ke bahagian tubuh untuk bergerak balas. Arahan. Merah tu, nampak? Arahan diarah. Okey, angkat tangan. Kemudian tu angkat tangan lah. Jadi beza dia isyarat, dan lagi satu adalah isyarat arahan. Okey, jadi kegagalan fungsi sistem saraf periferi. Pernah berlaku kegagalan? Kegagalan tu maksudnya apa? Tak berfungsi lah. Okey. Kerosakan sistem saraf periferi dapat menyebabkan perjalanan isyarat dari otak dan saraf tunjang ke bahagian tubuh terganggu. Okey. Ada beberapa penyakit. Sebelum kita kenal pasti penyakit ni, saya nak terangkan sikit. Ingat tak? Kalau dulu kita dah belajar tentang ataupun dulu kita pernah tengok orang isak dadah kan? Kan isak dadah kan, bila isak dadah kan dia blur-blur kan, dia macam lambat nak bertindak balas. Tu mengganggu saraf dia lah. Dia dah mula lambat lah tu. Jadi sebab tu kita tak boleh isak dadah, kita tak boleh nak minum alkohol dan sebagainya. Okey. Alright, jom kita tengok. Kita kenal pasti perkara yang ataupun penyakit yang berkaitan dengan sistem saraf ni. Yang pertama, Bell's palsy lah. Okey, Bell's palsy. Bell's palsy ialah keadaan yang berlaku apabila saraf periferi di bahagian otot muka kita rosak. Saraf kat muka kita rosak. Kawalan otot muka mengalami gangguan dan menyebabkan separuh daripada bahagian muka menjadi herot. Kalau awak perasan muka tersingit sikit, ada orang tu muka dia singit sikit. Okey. Jadi pesakit juga akan mengalami kesukaran untuk senyum atau menutup mata. Tutup mata susah, senyum susah sebab dia macam dia singit-singit sikit. Dia Bell's palsy nama dia. Okey. Seterusnya, masalah keseimbangan tubuh. Kerosakan pada saraf di bahagian kaki dapat menyebabkan tubuh kita hilang keseimbangan ketika berjalan. Kalau kaki kita, saraf kita rosak, nak jalan pun susah, tak seimbang. Okey. Jadi dia kata, cikgu dia tanya, ramalkan keadaan yang akan berlaku jika sistem saraf periferi tidak berfungsi. Inilah contoh jawapan dia lah. Kalau masalah keseimbangan tubuh dengan Bell's palsy lah. Bell's palsy ni kalau otot dekat muka dia, dia punya saraf periferi dekat muka dia rosak. Kalau keseimbangan tubuh ni, kalau saraf kaki dia tak apa-apa, okey, jadi mengalami keseimbangan tubuh. Jadi jawapan dia dah ada pun kat atas sebenarnya. Jadi ini merangkumi 2.2.3 dan 2.2.4. Okey. Jadi jom kita tengok muka surat 26 macam mana kita nak jaga sistem saraf ni supaya tak rosak. Jadi sistem saraf memainkan peranan penting dalam setiap aspek kesihatan kita. Sistem saraf mengkoordinasikan setiap aktiviti harian kita seperti bangun tidur, bernafas, berfikir dan membaca. Membaca, berfikir, bangun tidur pun dia mengkoordinasikan saraf kita ni. Okey. Oleh itu, kita perlulah menjaga sistem ini agar semua sistem yang berkaitan dapat berfungsi dengan sempurnanya. Okey, jadi dia kata, budak ni tanya, bagaimanakah kita boleh menjaga sistem saraf kita? Macam mana nak jaga sistem saraf tu? Bukannya kita boleh nampak pun saraf tu dalam badan kan, nak bagi makan macam mana? Okey, sebenarnya macam ni. Kita kena makan makanan yang seimbang. Yang pertama kerana makanan yang seimbang yang mengandungi banyak vitamin B kompleks serta mineral adalah penting untuk menjaga sistem saraf kita. Banyak makan buah-buahan, sayur-sayuran lah. Kalau kita tengok sini banyak gambar sayur-sayuran. Okey, banyak sayur, maka insya-Allah
Dan seimbang lah. Sayur lebih banyak lah kan kalau seimbang tu. Jadi makanan yang seimbang akan dapat kita jaga kita punya sistem saraf. Dan yang kedua, elakkan minum minuman beralkohol macam saya cakap tadi. Jadi tabiat minum-minuman beralkohol boleh melambatkan penghantaran isyarat dalam sistem saraf. Okey, hidup sihat tanpa alkohol. Sebab itu kalau tengok cerita Korea ke apa, diorang ni bila diorang minum alkohol, diorang takkan balik dengan kereta. Diorang akan naik teksi. Pernah tak tengok cerita Korea kan? Dia minum-minum sampai tengah malam tu, lepas tu dia balik dia akan naik teksi walaupun diorang punya kereta mahal. Itu contohnya Alright. So, inilah yang dikatakan cara hidup sihat, iaitu makan dan juga elak minum minuman beralkohol. Semuanya berkaitan dengan makan lah. Kan? Ada lagi? Ada. Muka surat 27 Tidur yang mencukupi. Okay, tidur antara 7 hingga 8 jam sehari dapat menguatkan rangkaian sistem saraf dan daya ingatan kita. Jadi kalau rasa asal aku asyik lupa je. Mungkin sebab kita kurang tidur. Sibuk bekerja sampai kurang tidur. Jadi banyakkan tidur supaya daya ingatan kita kuat lah. Okay, sebab daya ingatan pun adalah saraf. Semua saraf kan. Okay, jadi 7 hingga 8 jam sehari. Okay. Memakai alat pelindung tubuh. Ini mestilah. Memakai alat pelindung seperti topi keleda yang dipakai ketika menunggang motosikal dapat mengelakkan kecederaan pada otak sekiranya berlaku kemalangan. Okey, jadi kenalah pakai helmet naik motor bukan sebab nak elak saman. Kan orang kita sekarang ni pakai helmet sebab nak elak kena saman beratus-ratus. Bukannya dia takut duit dia hilang, bukannya takut badan dia cedera. Kan? Jadi sedangkan kita perlu menjaga kesihatan kita. Dalam Islam pun kita dikehendaki menjaga kesihatan kita dan keselamatan kita. Jadi pakailah helmet. Pakailah signal bila nak belok ke kiri dan ke kanan, kan? Okey. Ada lagi? Ada menjalankan aktiviti harian dengan postur yang betul. Okey. Penjagaan postur yang betul semasa berdiri, duduk dan menjalankan aktiviti harian dapat mengelakkan kecederaan pada sistem saraf. Okey, kalau kita berdiri sebenarnya kita berdiri tegak macam tu cara dia dalam gambar tu. Duduk pun kena duduk dengan betul dan mengangkat barang. Masa kita nak angkat barang, kita kena turunkan badan kita dulu, kita angkat, kita bawa sekali beban daripada bawah ke atas. Dan satu lagi, kalau tengok dalam buku Pendidikan Kesihatan Darjah 2 PJPK, dia tunjuk cara tidur yang betul. Okay, kita kena menghadap ke bahagian kanan dan kita tidur. Sengitlah kanan, sebab kalau kita menghadap ke kiri bahayanya sebab ada jantung dekat bahagian kiri tu. Nanti dia nak mengepam susah. Okay, dia boleh tersangkut silap, tak boleh nak pam dia kan. Jadi kita tidur, kalau nak postur yang betul, tidur menghadap kanan dan kita tidur. Okay, macam itulah cara dia. Okey, jadi alat pelindung belakang tubuh pun ada. Biasa kalau tengok orang naik motor pun ada kan, dia pasang alat pelindung belakang tubuh tu. Orang lumba motor tu keras di belakang dia kan. Sebab ia membawa apa? Dekat situ adalah sistem rangka tulang belakang kita. Kat situ ada saraf tunjang kita yang bersambung dengan otak. Okey. Jadi perhatikan alat pelindung belakang tubuh yang digunakan oleh pemuda ini. Bagaimanakah alat pelindung ini boleh menjaga sistem saraf? Cara dia menjaga tulang belakang kita daripada rosak, cedera yang boleh menyebabkan sistem saraf pusat kita cedera. Jadi bila dijaga tulang belakang, maka saraf pusat kita pun selamat, insya-Allah. Okey, jadi muka surat 28 aktiviti ria. Aktiviti isyarat sistem saraf. Aktiviti ni boleh dijalankan secara berkumpulan. Okey, PAK 21 ayat dia berhati-hatilah ketika menggunakan gunting. Maksudnya ada guna gunting lah ni. Okey. Alat dan bahan dia: kertas majung, gunting, gam, benang, pita melekat, pen penanda, gambar otak manusia, gambar saraf tunjang dan gambar organ. Okey, minta seorang rakan untuk baring di atas kertas majung. Lukis bentuk badan rakan kamu dengan menggunakan pen penanda. Ni tak masuk baring ni sebab nak lukis badan luar tu je, belah luar tepi tu kiri kanan tu kan. Okey, kemudian gunting dan lekatkan otak manusia dan saraf tunjang. Bukan otak betul tau, gambar otak. Kau jangan lekatkan otak kau kat situ pula. Okey. Kemudian potong dan lekatkan benang untuk mewakili saraf periferi. Maksudnya saraf periferi tu yang banyak-banyak tu kan. Jadi kita guna benang lah banyak-banyak. Okey. Tampalkan gambar-gambar organ tersebut dengan betulnya. Okey, jadi kita tampal lah organ-organ yang ada tu dengan betul. Okey, jadi mulakan aktiviti. Okey, aktiviti ini menunjukkan aliran isyarat bagi setiap rangsangan yang berlaku. Contohnya, okey, kumpulan kamu akan memilih satu situasi, iaitu terhidu bau masakan. Setiap ahli akan menyatakan aliran isyarat yang berlaku sambil menunjukkan organ-organ dan saraf yang terlibat. Okay, contohnya macam inilah. Contohnya awak buat, okay, dia bau, so pergi ke hidung. Tangan kita tu kita tunjuk ke hidung. Hidung tu masuk ke badan saraf periferi kan, ikut benang tu sampai ke saraf tunjang. Saraf tunjang naik ke otak. Macam itulah. Kita tunjuk pakai tangan lah. Kita tunjuk pakai tangan. Macam itu. Nak menunjukkan pergerakan dia kan. Alright, jadi yang kelima, pilih situasi lain untuk meneruskan aktiviti. Mungkin kita pilih kaki pula, tu kita pilih tangan pula dan sebagainya lah. Okay. Alright, jadi kat sini ada soalan.
Soalannya dia tanya yang pertama, nyatakan jenis sistem saraf manusia, saraf tunjang dan saraf periferi. Okey. Yang kedua, perihalkan sistem saraf pusat dan fungsinya. Saraf pusat tu fungsi dia untuk apa? Yang dekat atas tadilah yang kita ceritakan. Ini sistem saraf pusat. Fungsi sistem saraf pusat ni iaitu menerima maklumat dari organ delia dan mengkoordinasikan gerak balas. Okey, jadi ni fungsi sistem saraf pusat. Kemudian yang bawah tadi adalah ni sistem saraf tunjang. Kemudian ni sistem saraf periferi. Jadi jawapan dia boleh salin yang itulah, yang sistem saraf periferi dan sistem saraf pusat tadi. Okey, jawapan untuk soalan yang bawah ni, yang ini tadi. Okey, itulah untuk jawapan sistem saraf pusat dan fungsinya dan sistem saraf periferi dan fungsinya. Masa perihal tu kita cakaplah sistem saraf pusat ni bahagian mana? Bahagian otak dan juga bahagian saraf tunjang. Fungsi dia mendapatkan maklumat kan, dan membagi arahan tu kan, yang tadilah yang kat atas tu yang kita salin. Dan sistem saraf periferi pula yang bawah tadi tu yang kita salin, iaitu dia tugas dia mengambil maklumat, hantar ke otak dan juga hantar balik arahan kepada tubuh badan kita lah. Okey, jadi ini merangkumi 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.2, 2.3 dan 2.2.6. Susah nak sebut Okey, jadi guru boleh meminta murid mencari gambar-gambar yang berkaitan dengan aktiviti melalui pelbagai sumber sebelum kelas bermula. Maksudnya kalau kita nak buat aktiviti ni, kita boleh suruh murid-murid tu cari dululah gambar otak, cari gambar paru ke, suruh mereka cari gambar-gambar tu dan printkan supaya kita boleh tampal masa aktiviti ni. Okey, alright. Okey, jom kita tengok sekejap santai sains. Okey, ayuh bingo. Jom belajar sambil bermain dengan mencipta permainan bingo sistem pembiakan dengan menggunakan kertas bersaiz A4, pen penanda dan pembaris. Ni seronok ni. Awak boleh buat kat rumah. Permainan ini sesuai dimainkan oleh 2 hingga 5 orang. Okey, langkah-langkah dia. Okey, setiap pemain perlu mendapatkan selai kertas bersaiz A4, kemudian bahagikan kertas tersebut kepada 25 petak lah, potongkan je. Tanda-tandakan, kita buat garisan. Guru akan menyediakan 25 istilah atau pembayang berkaitan dengan pembiakan manusia. Ovum, sperma, testis ke sebagainya. Macam dalam gambar Raja 1 ni. Okey. Kemudian, pemain akan menulis semula istilah dan pembayang tersebut ke dalam petak pada kertas masing-masing secara rawak. Okey. Macam inilah dalam gambar ni. Maksudnya mula tadi guru dia cuma 25 istilah dia sediakan. Kemudian yang murid-murid akan tulis dalam kotak-kotak ni. Pemain pertama akan memangkah satu petak sambil memberi maksud istilah atau pembayang dalam petak tersebut. Kemudian rakan-rakan pemain akan memangkah istilah atau pembayang yang sama pada kertas masing-masing. Maksudnya diorang ni masa guru tu istilahkan 25 tu, diorang akan isi, murid-murid lain akan isi 25 kotak ni, setiap seorang satu. Maksudnya mungkin ovum, kalau dalam gambar Raja 1 ni ovum kat pertama sekali kan, tapi mungkin dalam kad kawan awak tu ovum kat tengah-tengah, sperma yang pertama, embryo nombor 2. Dia tak samalah setiap seorang. Murid-murid tu bergantung pada mereka lah, mereka tulis kat mana. Jadi setiap seorang tu, murid-murid tu tak sama dia punya kedudukan faraj, ovari, telur punya tulisan tu kat dalam kotak ni. Okey, jadi pemain pertama akan memangkah satu petak sambil memberi maksud atau pembayang petak tersebut. Rakan-rakan pemain akan memangkah istilah atau pembayang yang sama pada kertas masing-masing. Jadi bila kawan kau dah sebut testis, dia dah cerita kenalah pangkah. Kita pun kena pangkah testis. Embryo, kita pangkah embryo, tapi kedudukan dia tak sama. Dia tempat lain, kat kertas kita lain, kertas kawan kita lain. Kan? Jadi ulangi langkah 4 dan 5 untuk pemain seterusnya. Kemudian pemain yang berjaya memangkah 5 petak sebaris secara menegak, melintang ataupun menyerong, 5 petak kan, straight 5 tu akan menyebut perkataan bingo. Walaupun ejaan dia bingo kan, jangan sebut bingo pula, sebut bingo. Okey, dan dikira sebagai pemenang pertama. Permainan disambung untuk mencari pemenang seterusnya. Inilah macam ni, nampak tak sama setiap seorang kan. Okey, ni contoh dia, melintang, menegak dan menyerong. Inilah contoh permainan ini, sangat menarik. Okey, jadi saya imbas kembali sedikit berkenaan dengan tajuk kita hari ini. Okey, tajuk kita hari ini, tak apalah, video akan datang lah. Okey, jadi pada video akan datang kita akan mengimbas kembali apa yang kita belajar berkenaan dengan manusia, bab manusia kita ni, bab yang kedua. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi pada video akan datang. Okey, teruskan subscribe dan nantikan video terbaru daripada saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jumpa lagi.